Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita akan jawab soalan 34. Rajah 34 menunjukkan susunan radar sebagai eksperimen yang berkaitan dengan elektromagnet. Rajah 34. Lengkapkan ayat berikut dengan menandakan right pada kotak yang betul. Jenis magnet yang digunakan dalam rajah 34 adalah magnet magnadur. Lepas tu seterusnya, apabila bekalan kuasa AT dihidupkan, rod kuprum didapati bergerak. Pada rajah 34, tandakan arah. Pertama, pengaliran arus dalam rod kuprum dengan air. So, tengok kat sini. So, dia dari positif pergi negatif. So, dia akan arah pengaliran arus dia macam ni. So, kita tandakan dengan I. Lepas tu seterusnya, gerakan rod kuprum dengan F. Okey, ini rod kuprum. So, dia akan bergerak ke sana. So, kita buat nak panah, kita tanda dengan F. So, seterusnya, namakan petua fizik yang terlibat dalam B2, gerakan rod kuprum ni. Petua dia ialah petua tangan kiri Fleming. Dan seterusnya, terangkan apa yang berlaku kepada rod kuprum apabila bekalan kuasa AT, arus terus, digantikan dengan bekalan kuasa AU, arus ulang-alik. Jawapan dia, pegun kerana arah perubahan arus berlaku dengan cepat mengakibatkan kesan inersia. Okay, maksud dia dekat sini, ini kan sekarang arus terus. So, bila kita tukarkan dia jadi arus ulang-alik, arah pergerakan dia akan ke sana, ke sini. Lepas tu, arah arus tu berlaku dengan cepat. So, bila dia berlaku dengan cepat, maka kesan inersia akan mengakibatkan rod tu pegun. Sebab bila dia pertukaran arah arus tu dengan cepat, kejap arus tu masuk dekat dalam rod, lepas tu dia keluar, lepas tu dia masuk balik, dia keluar, masuk, dia keluar. Jadi rod ni dia tak sempat nak bergerak, arus dah keluar. Lepas tu arus masuk balik, lepas tu dia keluar balik. So, jawapan dia boleh jadi pegun dan pegun ataupun bergetar. Itu jawapan dia. Okay, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan menerangkan soal tutorial 1 soalan 35. Rajah 35.1 menunjukkan dua wayar lurus yang mengalirkan arus pada arah yang bertentangan untuk menghasilkan sebuah medan lastik. Apakah yang dimaksudkan dengan medan lastik? Medan lastik ialah medan magnet paduan yang dihasilkan oleh interaksi antara medan magnet daripada konduktor pembawa arus dengan medan magnet daripada magnet kekal. B1. Pada rajah 35.1, lukiskan corak medan magnet yang terhasil di atas kertas. Titik akan lawan arah jam, manakala pangkah akan ikut arah jam. Yang kedua, terangkan apa yang berlaku pada wayar yang lurus. Jika arus mengalir melalui satu wayar lurus, satu medan magnet akan wujud di sekeliling wayar tersebut. Maka wujudnya daya tolakan antara daya tersebut. C. Rajah 35.2 menunjukkan wayar lurus dalam rajah 35.1 diletakkan di antara dua magnet kekal. Pada rajah 35.2, lukiskan corak medan magnet yang terbentuk. Coraknya akan jadi seperti ini dan di tengah-tengahnya akan ada huruf S. Yang kedua, tandakan dan labelkan arah daya bertindak ke atas wayar lurus. Yang titik dayanya akan ke atas, manakala yang pangkah dayanya akan ke bawah. D. Cadangkan satu kaedah untuk meningkatkan magnitud daya dalam C2. Kaedahnya adalah menggunakan magnet yang lebih kuat ataupun menambahkan magnitud arus ataupun menggunakan dawai yang tebal dan ataupun menggunakan wayar yang mempunyai kerintangan yang rendah. Boleh pilih
mana-mana satu daripada jawapan di atas. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri pada Haziq dan Ilham akan membentangkan tutorial 1 soalan nombor 36. Rajah 36.1 menunjukkan suatu konduktor pembawa arus yang diletakkan di medan magnet. Jadi soalan A, gariskan perkataan yang betul di dalam kurungan untuk melengkapkan magnet yang digunakan dalam rajah 36.1 adalah satu magnet, sementara ataupun kekal. Jadi jawapan dia adalah kekal. Soalan B nombor 1. Apa yang berlaku pada konduktor yang pembawa arus semasa switch ditutup? Jadi maksud dia switch ditutup di sini, arus elektrik akan mengalir. Apabila switch elektrik mengalir, so konduktor akan berayun ke atas. Tapi itu bukan jawapan dia. Sebab kita kena tengok juga kedudukan mata dia. Kalau kita tengok dekat rajah ni, mata dia ada dekat belah kiri konduktor. Jadi jawapan yang sesuai adalah konduktor akan bergerak ke kiri. Sebab kalau kita buat gambar tengah flaming, hasil dia akan dapat ke belah kiri juga. Jadi itulah jawapan dia. Soalan B nombor 3. Pada rajah 36.2, lukiskan corak medan magnet dan arah daya F dihasilkan apabila diperhatikan daripada pandangan sisi. So aku terangkan sikit pasal soalan B3 ni. So cara nak cari corak medan magnet dan arah daya ni, kita menggunakan petua tangan kiri Fleming. So kita keluarkan tangan kiri kita, ibu jari menunjukkan arah daya, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, jari tengah ni menunjukkan arah arus elektrik. So kita tengok ni soalan ni, utara selatan. Okay, so utara mesti tembak selatan. Okay, utara mesti tembak selatan. So kita dapat arah medan magnet dia ke bawah. Tengok ke bawah. Okay, kemudian kita tengok arah arus elektrik. Simbol dia apa? Simbol dia X. X ni menunjukkan arah arus tu ke dalam satah kertas ataupun arah arus tu dia ke dalam skrin. Ni arah arus ni ke dalam skrin. Ke dalam skrin. So bila kita dapat tahu arah arus dengan arah medan magnet dia ke mana, kita akan dapat tahu juga daya dia ke mana. Tengok arah daya dia ke mana? Ke kiri. Kemudian kita dapat tahu arah daya dia ke kiri macam ni. Okey, gitu. Senang je. Kita beralih ke soalan C. Jadual 36 menunjukkan 3 reka bentuk motor elektrik X, Y dan Z yang digunakan untuk membina kipas mudah alih kecil. Berdasarkan jadual 36, nyatakan ciri-ciri bagi sebuah motor elektrik yang boleh memusingkan bilah kipas dengan lebih laju. Beri sebab untuk kesesuaian ciri-ciri itu. Jawapan untuk A, bilangan lilitan gegelung ditambah. Sebab apabila bilangan lilitan gegelung ditambah, dia dapat menghasilkan medan magnet yang lebih kuat. Soalan B, jawapan dia, bilangan bateri yang digunakan ditambah. Sebab apabila bilangan bateri yang digunakan ni ditambah, dia akan menghasilkan daya yang lebih kuat. Untuk soalan C, jawapan bentuk magnet kekal yang paling sesuai adalah magnet semi bulatan. Kenapa kita pilih magnet semi bulatan? Sebab dia boleh menambah daya, ataupun korang boleh tulis satu lagi, boleh menghasilkan medan jejarian ataupun radial. Soalan terakhir, D, tentukan reka bentuk motor elektrik yang paling sesuai yang boleh digunakan untuk memusingkan bilah kipas dengan lebih laju. Jawapan dia adalah X. Dia tak minta sebab, jadi korang tulis je X kat situ sebab satu markah. Sekian daripada kami. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam rakan saya akan menunjukkan kepada anda teknik menjawab soalan fizik bab keelektromagnetan. Mari kita mulakan. Okey. Soalannya ialah rajah 37.1 dan 37.2 menunjukkan dua motor elektrik AT yang serupa dengan bilangan lilitan gelung yang berbeza yang digunakan untuk membina dua kipas mainan. Motor dalam rajah 37.1 membuat 2000 putaran seminit. Manakala motor dalam rajah 37.2 membuat 3000 putaran seminit. Okey, ni soalan dia. A. Apakah fungsi motor elektrik? Jawapannya, motor elektrik digunakan untuk menukarkan tenaga elektrik ke tenaga mekanik. B. Nyatakan arah putaran motor. Arah putaran motor dia mengikut arah jam. C. Bandingkan bilangan lilitan gegelung. Jawapan dia, bilangan lilitan gegelung dalam rajah 37.2 lebih banyak berbanding dengan lilitan gegelung dalam rajah 37.1. 2. Bilangan putaran seminit dalam rajah 37.2 lebih banyak berbanding dalam rajah 37.1. Yang ketiga, kelajuan motor. Kelajuan motor rajah 37.2 lebih banyak berbanding dengan dalam rajah 37.1. Okey, soalan ni kalau korang nak jawab, kena berdasarkan daripada rajah dan maklumat untuk dapatkan jawapan dia. Bagi soalan D pula, soalan dia, dasarkan jawapan anda di C, kaitkan bilangan lilitan gegelung dengan kelajuan motor. Jawapan dia, semakin bertambah bilangan lilitan gegelung, semakin bertambah kelajuan motor. Kalau soalan dia kata kaitkan tu, kita kena guna semakin. Semakin apa? Semakin apa? Tu sebab dia kata kaitkan. Soalan seterusnya dan soalan terakhir, apakah pengubah suaian yang perlu dilakukan pada motor AT untuk menjadi motor AU? Jawapan dia, menggantikan sel kering kepada bekalan AU dan menggantikan komutator. Slide ni salah ya, maaf ya. Menggantikan komutator, bukan bekalan komutator. Menggantikan komutator dengan gelang gelincir. Okay. Itu saja daripada kami. Sekian. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni saya nak tunjuk macam mana nak jawab satu soalan daripada bab keelektromagnetan. Okey, soalan dia, rajah 38.1 menunjukkan dua litar yang dipisahkan mengandungi jalur kuprum nipis JK dan LM masing-masing diletakkan menghampiri satu sama lain. Itu gambar rajah dia. Okey, soalan pertama. Nyatakan satu ciri logam kuprum yang berkaitan dengan kekondaksian elektrik. Jawapan dia, logam kuprum merupakan konduktor yang baik dan mempunyai kerintangan yang rendah. Yang kedua, terangkan apakah yang berlaku kepada jalur kuprum JK dan LM apabila suis S1 dan S2 dihidupkan serentak. Apabila suis S1 dan S2 dihidupkan serentak, kedua-dua jalur JK dan LM akan menolak antara satu sama lain. Arus yang mengalir akan menghasilkan elektromagnet. Arah medan magnet di antara dua jalur logam adalah sama arah. Itu ialah rajah tu menunjukkan daya tolakan yang terhasil. Okey, jadi kita tengok balik gambar rajah ni. Okey, bila kita tengok gambar rajah ni first, kita boleh tahu, apa yang kita boleh tahu, dia punya arah arus elektrik dia mengalir. Okey, macam kita tahu arus elektrik dia mengalir daripada positif ke negatif kan. Jadi, okey, bila kita dapat soalan, kita conteng gambar rajah ni. Kita tandakan daripada mana arah arus elektrik tu akan mengalir. Okey, bila dah tanda, nanti akan dapatlah
Macam yang dalam gambar ni kan, yang ada biru-biru ni anak panah dia. Okay, lepas tu bila dah tahu daripada mana arus elektrik tu masuk keluar, kita boleh tentukan dia punya medan magnet. Cara nak tentukan garisan medan magnet tu, kita gunakan petua genggaman tangan kanan. Okay, petua genggaman tangan kanan ni, ibu jari kita ni menunjukkan arah arus tu. Okay, arah arus. Jadi yang lagi 4 jari ni dia akan menentukan arah pergerakan medan magnet tu. Okay, jadi macam contoh S1 tu yang ada switch 1 tu, dia punya arus elektrik masuk daripada J dan keluar daripada K. Kau tengok dekat S2, dia punya arus masuk daripada M dan keluar ikut L. Okay, kita dah tahu. Okay, kita buat yang S1 punya lita. Kita tahu dia masuk kan. Jadi bila masuk, maksudnya kita punya ibu jari ni kena ke bawah. Maksudnya macam tengah masuk. Contoh kalau kita pegang kertas, ibu jari kita ni yang sampai dulu dekat permukaan kertas. Okay. Lepas tu tanda bulat yang ada X tu maksudnya nak menunjukkan arah arus tu ke dalam sata kertas. Maksudnya masuklah macam ke dalam sata kertas kan. Jadi lepas tu kita tengok lagi 4 jari ni dia pergi ke arah mana? Dia arah jam kan? Okay, dia macam berpusing ikut arah jam kan? Okay, so daripada situ kita dah boleh lukis dia punya medan magnet, garisan medan magnet. Kita tengok pula S2. S2 dia keluar. Maksudnya lepas tu kita buat bulat yang ada bulat dekat tengah tu, yang diwarnakan dekat tengah tu, arah dia tu menunjukkan arah arus keluar daripada sata kertas. Jadi macam ni kita nak pegang, maksudnya kita punya ibu jari ni dia menghadap atas. Bila dia macam kita letak kertas, ibu jari kita ni dia pandang atas. Okey, daripada sini kita boleh tengok kita punya lagi 4 jari ni dia punya pergerakan ialah berlawanan jam. Arah dia berlawanan jam. Jadi daripada situ kita boleh lukis garisan medan magnet dia macam mana. Okey, lepas tu bila kita dah lukis, dia akan jadi macam ni lah. Okey, bila jadi macam ni, daripada mana kita tahu ada daya tolakan? Okey, sebab bila ada arus mengalir dalam satu dawai, kan akan ada medan magnet yang terhasil kan dekat sekeliling dawai. Macam kita buat tadi, kita cari ikut petua genggaman tangan kanan. Jadi sekarang ni bila dua konduktor tu kita letak dekat-dekat, jadi medan magnet salah satu dawai ni dia akan pengaruh medan magnet dawai yang lagi satu tu. Bila dia pengaruh maksudnya akan ada daya yang wujud. Bila dua konduktor yang sama, dia sama jalur kuprum kan, tapi dia bawa arus dalam arah yang bertentangan, jadi dia akan saling menolak. Sebab itulah ada daya tolakan, sebab arus dia arah bertentangan. Okey. Lepas tu soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga B. Rajah 38.2 menunjukkan struktur sebuah motor elektrik AT arus terus. Okey, tu motor elektrik, gambar rajah motor elektrik. Okey, jadual 38 menunjukkan ciri-ciri 4 jenis motor elektrik. Berdasarkan jadual 38, tentukan motor AT yang paling sesuai dipilih supaya dapat berputar dengan lebih pantas. Berikan sebab bagi jawapan anda. Okey. Jadi jawapan dia, yang pertama jenis berus. Kita akan gunakan jenis berus karbon. Sebab apa? Sebab dia merupakan konduktor elektrik. Ciri yang kedua, bentuk magnet kekal. Bentuk magnet kekal kita akan guna bentuk magnet kekal yang melengkung supaya kita dapat meningkatkan daya. Ciri yang ketiga, bilangan segmen komutator kita. Nak banyak ke? Sikit. Jadi kita buat bilangan segmen komutator yang banyak. Kita perlukan banyak. Sebab apa? Sebab kita nak daya putaran dia diagihkan secara seragam. Dan last sekali, ciri yang terakhir, bahan gegelung anchor. Okey, kita kena pilih gegelung anchor besi yang lembut supaya kita dapat merapatkan flux magnet. Jadi kita tulis jawapan dia, kita salin balik. Okay, bila kita dah tulis semua ciri-ciri ni, kita akan dapat tahulah yang mana satu kita nak kan. Okay, bila dah dapat tahu, semuanya match dengan motor L.
Okey, jadi kita ambil. Kita tulis motor L dipilih kerana kita salin balik semua ciri-ciri tu. Kerana menggunakan karbon, magnet melengkung, bilangan segmen komutator yang banyak dan anchor besi lembut. Okey, itu cara jawab dia. Okey, soalan yang last. C. Rajah 38.3 menunjukkan magnet ladam kuda. Rajah 38.4 menunjukkan konduktor yang membawa arus diletakkan di dalam medan magnet ladam kuda tersebut. Okey, itu gambar rajah dia ada dua. Satu yang ada konduktor yang membawa arus, satu lagi tak ada, yang biasa je. Dia suruh lukiskan corak medan magnet untuk rajah 38.3 dengan rajah 38.4. Okey. Kita tahu arah pengaliran medan magnet ni dia sentiasa daripada utara ke selatan. Okey, jadi kita boleh tengok untuk yang magnet ladam kuda yang biasa ni, dia medan magnet dia kita lukislah daripada utara ke selatan. Dia tak ada apa-apa yang mengganggu dia punya corak medan magnet dia. Tapi untuk yang rajah yang kedua ni, dia ada konduktor yang membawa arus. Jadi bila ada konduktor membawa arus, maksudnya lepas tu dia ada konduktor membawa arus ni, dia ada medan magnet dia juga. Medan magnet daripada arus tu, dan juga kita ada medan magnet yang daripada magnet kekal ni juga. Jadi bila dua medan magnet ni dia bergabung, akan terhasil satu medan magnet paduan yang kita panggil medan lastik. Okey. Medan lastik ni dia medan magnet paduan lah, maksudnya ada gabungan. Jadi kita tak boleh nak lukis dia straight ataupun sama macam yang dekat atas ni. Cara nak lukis dia, kita tentukan untuk konduktor membawa arus tu, kita boleh tentukan dia punya arah arus elektrik tu sebenarnya. Kita pakai petua genggaman tangan kanan juga. Okey, kita akan dapat dia berlawanan arah jam. Jadi bila berlawanan arah jam, lepas tu medan magnet untuk magnet kekal ni dia daripada utara ke selatan. Kita lukis dia bagi ada melengkung sikit. Kita ikut arah dia. Kita ikut arah dia. Lukislah sampai atas. Tapi makin jauh dia akan medan lastik ni dia punya medan magnet tu akan lemah lah. Jadi sebab tu dia macam dah tak melengkung dah. Okey. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih.